Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Dan kita mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada semua penonton-penonton setia. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Dan apa khabar sedang penonton? Semoga semuanya berada dalam kesihatan dan di dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi hari ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita nak mendengar perbincangan pada hari ini berkenaan dengan topik fiqh, yakni fiqh revolusi teknologi. Bagaimana kupasan dan perbincangan? Sebentar lagi kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Dan seperti biasa jika ada persoalan yang ingin diajukan kepada panel kita, boleh pergi ke dua saluran seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-881677 atau nak bertanya di ruangan komen Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ juga ada siaran secara langsung bagi sahabat-sahabat yang mungkin tidak berkesempatan pagi ini untuk melihat Tanyalah Ustaz di kaca TV di rumah. Boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda, dan jangan lupa untuk tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, pada hari ini tentang fiqh revolusi teknologi. Bila mana di dalam penemuan baru sains dan teknologi sudah pastinya akan mengubah cara dan juga kehidupan manusia, yang mana daripada kebiasaan menjadi lebih aktif dengan teknologi yang semakin berkembang. Dan samping itu juga di samping itu juga akan mengubah juga serba sedikit di dalam hukum fiqh yang perlu dikaji semula untuk sesuai dengan keadaan semasa. Baik, untuk menghurai dengan lebih lanjut, kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Mustafar Muhammad Suki bersama dengan kita pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Dan selamat datang ke studio. Sihat Ustaz. Subhanallah. Baik, okey Ustaz. Dan bila sebut tentang fiqh revolusi teknologi ni Ustaz, betul tak Ustaz, macam saya kata tadi, semakin hari semakin berkembang, semakin bertambah maju sains teknologi, dan mungkin kita awal-awal ni nak tanya pada Ustaz berkenaan dengan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang pesat ni akan ada sedikit perubahan dalam kehidupan manusia. Tapi kita kaitkan terus dengan soalan pertama Ustaz. Biasanya mukadimah dulu. Ini terus kepada soalan pertama Ustaz, tapi boleh dijadikan sebagai mukadimah. Baik, saya bacakan soalannya untuk Ustaz. Dari sahabat kita Huril Aini Abdul Muttalib Ustaz. Baik, katanya Assalamualaikum Ustaz. Kecanggihan teknologi yang semakin hari semakin hebat boleh menyebabkan manusia menjadi hamba kepada teknologi. Soalan saya, bagaimana cara yang dituntut oleh Islam untuk menahan diri dari menjadi hamba teknologi supaya tidak berlaku pembaziran dalam memenuhi kehendak diri sendiri? Terima kasih Ustaz, dan terima kasih kepada sahabat kita yang mengajukan soalan untuk mukadimah kita. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan pengemudi ataupun moderator kita pada pagi ini, Da'i Azrin, kemudian sidang kru sahabat-sahabat penerbit Tanyalah Ustaz TV3, dan tak lupa yang paling penting kepada tuan-tuan dan puan-puan sinar penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berbicara tentang satu tapak jauh ke depan lagi, berbincang tentang fiqh, iaitulah berkait dengan revolusi teknologi. Jadi bila sebut tentang revolusi ni, maksudnya adalah satu perubahan yang drastik, satu perubahan yang tajam ataupun perubahan yang tinggi berlaku dalam sistem kehidupan manusia, daripada sudut mungkin perubatan, daripada sudut sains teknologi, daripada sudut makanan dan sebagainya. Jadi kembali kepada persoalan yang disebutkan tadi, bahawa sebenarnya kita tahu perkara yang melibatkan teknologi ni dia asalnya bersumber daripada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu memang kita tak dapat nak pisahkan. Seperti mana sebagai contohnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Syura ayat 49 dan ayat yang ke-50, iaitulah tentang kejadian manusia laki dan perempuan. Yang mana Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur.
au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud ada di kalangan, iaitu Allah menceritakan bagi Allah lah pemilik langit dan bumi. Itu dulu Allah letak yang pertama, milik Allah langit dan bumi. Dan Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah menciptakan bagi pasangan suami isteri itu anak. Ada di kalangan mereka mendapat anak lelaki, ada di kalangan mereka mendapat anak perempuan. Bahkan ada di kalangan pasangan itu dapat dua-dua sekali. Orang kata apa? Sepasang. Laki pun kembar kan. Laki pun dapat, perempuan pun dapat. Contohnya. Dan kemudian Allah kata wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan ada di kalangan mereka Allah jadikan dalam keadaan yang iaitulah mandul. Tak dapat anak. Ataupun dalam keadaan kita kata seperti mana Nabi Ibrahim, seperti mana Siti Sarah dan sebagainya. Tapi akhirnya Allah bagi mereka anak juga, Nabi Ishaq, kemudian Siti Hajar, Nabi Ismail dan sebagainya. Cuma kita nak kata bahawa kejadian itu Allah sebutkan ada manusia dapat anak, ada dapat laki, perempuan, dan ada yang tak mengandung dan ada yang tak dapat anak. Dan kalau kita tengok daripada sudut perspektif sains, kan, bila mana ayah ni dia ada air mani ni dia tengok dalam kandungan itu ada kromosom. So kromosom ni ada kromosom X, ada kromosom Y. Kalau kita belajar sains dulu mungkin kita ingatlah. Kalau X kemudian dalam telur ibu tu dia ada X je, dia tak ada Y. So bila X bercantum X dia jadi perempuan. Bila X bercantum Y dia jadi lelaki. Kan ini asalnya kalau kita tengok sudut sainsnya, hebatlah penciptaan ini, tapi kita tengok basicnya ataupun asasnya kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita simple saja. Ini sunnah Nabi, iaitu apa dia? Kata Nabi daripada hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah dalam riwayat Imam Al-Bukhari, cerita tentang gosok gigi ya. Kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat au ma'aku lis-salat. Kalau tak memberatkan umat aku, nescaya aku akan wajibkan mereka bersugi, yakni gosok gigi lah, ketika mana hendak mendirikan solat. Kalau tengok ni simple je Nabi sebut. Rupanya bila tengok daripada sudut fakta sains, ada 19 kelebihan bersugi. Kalau kata kita tengok pendapat di kalangan para ulama, kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau Tibbun Nabawi, bila bersugi ni dia banyak kelebihan, menerangkan mata, memudahkan kita berbicara, menghilangkan lendir-lendir, menghilangkan gigi kuning, menghilangkan segala banyaklah bakteria ataupun kita kata virus-virus dan sebagainya ada dalam sekitar mulut kita. Jadi semua itu adalah berkait dengan kemudahan teknologi yang ada pada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kait terus dengan soalan yang kedua tadi, bila menyebutkan tentang manusia dah semakin lupa, manusia semakin lalai dan sebagainya, maka kita kena patah balik. Teknologi yang pertama sekali adalah dia berpegang prinsip kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni apa? Yaknilah perkara yang halal di sisi Allah, sama ada daripada sudut mungkin sistem, sama ada mungkin daripada sudut makanan, daripada sudut perubatan dan sebagainya. Maka dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu adalah cantik, molek, maka Allah sukakan kepada kecantikan dan juga molek. Kemudian juga yang kedua, kita tak boleh mengubah satu perkara itu daripada halal kepada haram, haram kepada halal. Kerana itu teknologi di luar sana banyak. Ada saja benda yang dia nak cipta, dia nak buat, asalnya haram, dia nak jadikan halal. Contoh nanti kita akan tengoklah, mungkin banyak persoalan-persoalan berkenaan dengan plasma darah, berkenaan dengan menggunakan makanan daripada daging tiruan, daging khinzir tiruan. Kan dia bukan daging khinzir tapi tiruan. Macam mana tu? Jadi semua itu kadang-kadang nak mengubah apa yang telah ada dalam prinsip agama kita. Dan yang ketiga, yang paling penting juga adalah perkara yang melibatkan teknologi ataupun perkara melibatkan sains kena rujuk kepada pakarnya. Jadi pakar di sini merujuk kepada doktor, merujuk kepada mereka yang memang di dalam bidang, dalam penciptaan mesin-mesin, dalam penciptaan aplikasi, apps-apps tertentu, dalam penciptaan makanan teknologi tertentu. Maka semua itu adalah cara dan kaedah asas kepada teknologi. Wallahu a'lam. Baik, okey, daripada pencerahan awal untuk mukadimah kita sebentar tadi, dah tahu perjalanan perbincangan kita hari ini nak bawa ke mana, dan pastikan kita dapat sesuatu pada hari ini berkenaan dengan fiqh di dalam revolusi teknologi semakin berkembang pesat ke hadapan. Kita kena tahu apa hukum hakamnya. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang masih setia bersama dengan kita menantikan perbincangan tentang fik revolusi teknologi yang kita bawakan khas untuk anda pada hari ini. Sidang penonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, mungkin ada di antara kita yang nak bertanyakan soalan, terus type soalan anda ataupun hubungi kita di talian yang kita sediakan untuk bertanyakan soalan. Ayuh merungkai kekeliruan pada hari ini. Baik, okey, bila sebut tentang fiqh ataupun fik ini, pastinya kita biasa dengar berkenaan dengan kadang-kadang fiqh ini dia melangkaui zaman ya. Belum lagi ada permasalahan itu berlaku tapi sudah pun ada perbincangannya yang boleh dijadikan sebagai pedoman kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan juga kalaupun tidak ada yang tepat boleh dirungkaikan dengan istilah ataupun kias. Kias, dengan kias kita faham ada Quran, sunnah, ijma' dan juga kias. Jadi mungkin pagi ini sebelum kita meneruskan perbincangan kita, mungkin penonton-penonton juga nak tahu serba sedikit berkenaan dengan bagaimana untuk menentukan sesuatu hukum menggunakan kaedah kias itu, Ustaz. Silakan sedikit. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya bagus persoalan yang dibangkitkan oleh Da'i Azrin tadi. Bila kita berbincang tentang hukum-hukum yang baru ni, memang kebanyakannya dia termaktub di bawah kaedah ataupun dalil berkaitan dengan qiyas. Jadi qiyas ini kita boleh katakan sebagai istilah mudahnya bahasa Melayu kita menyamakan hukum yang tidak ada daripada Quran dengan sunnah dengan hukum semasa secara ringkas. Jadi katalah kita ada satu isu yang baru, tak payah barulah kita pergi kepada isu-isu yang mungkin berada pada zaman Nabi ataupun zaman sahabat ataupun zaman para ulama. Contohnya ialah berkenaan dengan solat sunat sebelum azan Jumaat ataupun sebelum Jumaat. Kita ada solat sunat sebelum zuhur. Ya, kan solat sunat sebelum zuhur tu kita panggil qabliyah lah. Kemudian kita ada qabliyah Jumaat. Ni alhamdulillah sekarang Jumaat apa semua dah boleh hadir ramai. Jadi waktu tu kita nak pergi tu kita nak solat qabliyah. Jadi ada setengah orang kata tak boleh sebab tak ada pada zaman Nabi SAW. Ada sebahagian kata boleh kerana berdasarkan qiyas. Apa maksud qiyas di sini? Menyamakan hukum. Sebagai contoh, kita ada waktu yang sama zuhur, Jumaat pun waktu yang sama. Kita ada solat sunat sebelum zuhur, kita pun ada solat sunat sebelum Jumaat. Jadi di situlah kias berlaku. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi rahimahullah, dibenarkan untuk berlakunya kias pada perkara cabang, bukan perkara asal. Contohnya, kalau kita kata puasa, puasa ni Ramadan lah, kita buat puasa bulan Syawal lah kot 3 hari. Kenapa kita wajibkan? Kenapa? Sebab kita kias pada puasa Ramadan. Yang tu tak boleh. Tak boleh kenapa? Sebab bab berkait dengan kewajipan dan perintah yang khusus asal agama, maka yang tu kena dengan nas daripada Quran dan sunnah. Tapi kalau perkara cabang, contoh nanti kita nak bincang tentang isu robot ke, kan? Itu macam mana pula? Adakah termasuk dalam larangan mengukir ke? Ataupun larangan-larangan tertentu? Ataupun kita nak berbincang tentang isu-isu sebagai contohnya sembelih tapi bukan guna pisau, kita nak kena peningkan dulu ayam tu, kita guna elektrik ataupun istilahnya kita guna stunning. Kan, jadi kita stunningkan dulu, electrical stunning, dan kemudian bila ayam tu dia dah macam hayal sikit ke baru sembelih. Boleh ke tak? Jadi ini semua adakah perlu kepada qiyas, perlukan kepada kaedah-kaedah dalam agama? Ya, sangat perlu dalam menentukan hukum. Jadi qiyas ni kita nak samakan hukum yang tak ada daripada Quran dengan sunnah Nabi SAW pada hukum semasa, apatah lagi isu-isu yang melibatkan teknologi dan juga sains. Wallahu a'lam. Itu ringkas. Jadi serba sedikit kita dapat faham berkenaan dengan kaedah qiyas tersebut, yang mana mungkin ada di antara kita yang biasa dengar perkataan itu tetapi nak tahu dengan lebih terperinci dan dapat kefahamannya. Ustaz dah ceritakan kepada kita sebentar tadi. Baik, dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Azrin dan Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Tuan Omar Abdul Majid. Ya, bagus. Sihat alhamdulillah. Ya, Tuan. Silakan soalannya Tuan. Ini Ustaz orang kampung saya juga ni pagi ni. Faham tak Ya. Oh ya ke? Haji tak balik ke mana-mana Faham saja? Ya, saya nampaknya tak adalah pasal anak nak balik kemari. Balik ke rumah ni, anak-anak menantu nak balik. Baik. Ustaz, jadi soalan saya begini Ustaz, Tuan. atas sedikit apa yang dikatakan sebagai tajuk kita revolusi teknologi ni. Semua orang faham apa yang dikatakan environment ni. Orang kampung kita sebut environment Ustaz, ataupun alam sekitar ini. Jadi alam sekitar ini kita perlu pelihara, jaga anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi sayang Ustaz, atas tiket pembangunan apabila untuk membangunkan Bukit Bukau ini ialah pasak bumi ini ditarah, difotonya ikut sesuka hati dan boleh menyebabkan kepada kemudaratan kepada manusia, contohnya tanah runtuh dan juga banjir lumpur, kawasan tadahan air, hutan diteroka sewenang-wenang menyebabkan tak ada lagi kadang-kadang kekurangan air pula kerana kawasan tadahan telah pun berkurangan. Soalan saya Ustaz, adakah Islam membenarkan perkara-perkara yang begini rupa, tangan-tangan manusia yang memusnahkan alam sekitar ini, ataupun orang kampung kita sebut environment tadi itu, boleh dibenarkan ke dalam Islam atas tiket pembangunan dibuat sesuka hati, boleh memudaratkan manusia itu sendiri? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar. Saya rasa takjub dengan soalan dia sebab di dalam soalan tu ada info. Dalam soalan tu ada info daripada ditarah pasak bumi akhirnya terjadinya landslide. Landslide tanah runtuh katanya tadi kan. Baik, terima kasih Tuan Omar. Dan dibenarkan ataupun dibolehkan atau tidak dimusnahkan alam sekitar untuk menyahut seruan pembangunan ni Ustaz? Bagaimana? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar. Satu soalan yang kita nak jawab pun banyak berlaku kat luar sana. Kan kita tak jawab pula nanti dia memberi kesan pula kepada apa yang berlaku akan datang. Benar. Jadi secara umumnya kita kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Naba. Allah ceritakan tentang bagaimana kalau disebut tadi bukit-bukit yang ditarah dan sebagainya, maka Allah kata wal jibala autada, dan kami telah jadikan bukit-bukit ini sebagai tiang ataupun pasak. Iaitulah kata para ulama tafsir seperti yang disebut oleh Imam Tabari, Imam Qurtubi, dia menjadikan bumi itu stabil dengan sebab adanya tiang dan pasak tu. Tu tuan-tuan, kalau kita renung, kita tengok, maka kita akan nampak keajaiban, kehebatan yang Allah ciptakan itu. Dan kemudian kita melihat juga sebenarnya kerosakan dan sebagainya itu memang Allah telah pun sebut. Jadi antara juga ciri-ciri sifat orang-orang yang munafik ini, mereka melakukan apa dia? Mufsidun. Mereka merosakkan bumi. Merosakkan ini boleh jadi dengan kesyirikan, merosakkan bumi ini boleh jadi juga dengan tangan-tangan mereka, dan juga daripada sudut yang kita boleh katakan environment tadi ataupun alam sekitar. Bahasa Arabnya disebut bi'ah. Suasana kita tu ataupun keadaan kita itu dia akan dihancurkan dengan orang-orang yang mana tidak bertanggungjawab ini. Maka sebab tu Allah sebut juga dalam surah Rum, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah berlakunya kerosakan, bencana di daratan, di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Tangan-tangan ni sebab untuk apa? Moden, teknologi, kita nak buat pembangunan pesat, kita nak buat revolusi contohnya kan. Maka akhirnya telah pun menghilangkan alam sekitar, menghilangkan sumber-sumber bumi, menghilangkan kehijauan dan juga sumber-sumber berkait dengan udara, kemudian juga berkait dengan oksigen dan sebagainya. Maka di sini kadang-kadang kita tak melihat daripada sudut itu, tapi kita melihat daripada sudut kemajuan. Kita nak kena bangunkan, kita nak cepat dan sebagainya. Tapi akhirnya boleh meranapkan. Jadi betul lah kata seperti mana disebutkan oleh Tuan Haji Omar tadi, bahawa sebenarnya ini memang daripada kerakusan dan juga sifat manusia yang mana tidak melihat daripada sudut alam itu sendiri yang patut dipelihara, tetapi atas nama teknologi, atas nama kemajuan, maka semua anugerah yang Allah bagikan itu telah pun dihapuskan. Maka benarlah ketika mana para malaikat mereka seolah-olah bukan kita kata membantah akan kejadian khalifah di atas muka bumi itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dua sebab kenapa malaikat dia khawatir kerana kejadian manusia ini dia akan menumpahkan darah dan dia akan merosakkan. Jadi di situlah kita nampak sebenarnya adakah kita nak termasuk dalam apa yang dikhawatirkan oleh para malaikat, ataupun sebenarnya kita nak menjaga dan memelihara bumi ini dengan cara yang paling terbaik. Simple je, kadang-kadang mudah je. Isu pergi berkelah dan sebagainya. Berapa banyak tempat-tempat yang dipenuhi dengan sampah. Elok sungai tu berapa lama kita ni? 4-5 bulan kan? Lama tak pergi. Lama kan? Tak pergi berkelah mungkin dalam setahun dah. Habis. Sekali habis semua. Ikan pun pelik. Kalau boleh dia nak naik ke darat kan? Jadi ceritanya ini antara sikap manusia yang nampak macam biasa, ni belum cerita nak balik lagi ni. So tengok dekat tepi-tepi highway, sampah apa semua. So di mana sebenarnya keislaman yang kita tanam daripada sudut kebersihan, menjaga alam sekitar dan sebagainya, maka kita kena patah balik. Tengok balik, dan ini adalah anugerah Allah. Dan setiap benda yang kita buang, setiap benda perkara yang kita ambil mudah itu, maka di situ Allah akan pandang daripada sudut apa?
keazaban dan juga daripada sudut kita kata sebagai kemusnahan yang mungkin akan berlaku kepada kita di hari akhirat. Jadi cakna kepada setiap perkara, walaupun sekecil-kecil sampah, walaupun sedikit pemeliharaan itu, tetapi insya-Allah memberikan impak yang besar kepada kita insya-Allah. Hari ini baru kita faham saya kenapa malaikat bertanya tentang nak diciptakan manusia tu, kerana mungkin dan juga akan terjadinya melakukan kerosakan di atas muka bumi akibat daripada tangan-tangan manusia. Baik, okey ya. Dan kita lihat soalan yang kedua dari sahabat kita Puan Rahimah Saud di Facebook. Yang kita lihat ya. Baik. Dan minta maaf, kita lihat dari Jura Azlin Sofian ya. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz, katanya soalan saya, bolehkah Ustaz terangkan beberapa contoh sejarah perkembangan teknologi dalam dunia Islam pada zaman para nabi? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Puan Jura Azlin Sofian atas soalan yang ditanyakan. Bila sebut tentang perkembangan teknologi pada zaman lampau, mungkin Ustaz ada penceritaan, Ustaz, silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita melihat daripada sudut teknologi, sebenarnya yang banyak meranapkan kaum-kaum terdahulu adalah isu teknologi. Kerana mereka angkuh dengan teknologi, kerana mereka rasa mereka adalah orang-orang yang terpilih dan sebagainya. Dan kalau kita melihat juga daripada sudut asalnya, seperti mana disebut oleh Imam Tabari, yang ni saya sebut awal-awal, tidak ada hadis yang sahih tentang ini, tetapi kata Imam Tabari dalam kitab beliau Tarikh Umam wa Muluk, ketika mana Nabi Adam AS itu dijatuhkan ke bumi, turun ke bumi, maka berserta dengannya ada benda-benda asas, macam kapak, macam kita kata pisau dan sebagainya. Itu seperti mana dinukilkan oleh Imam At-Tabari. Cuma tidak ada hadis yang sahih lah. Cuma kalau kita melihat teknologi kaum-kaum yang terdahulu, Nabi Nuh sendiri, bagaimana Nabi Nuh membuat batera, tiba-tiba je boleh buat. Bagaimana keadaan seperti mana kaum Madian, seperti mana Madain Saleh, mereka bina bangunan, ada istana, kemudian ada rumah yang dipahat daripada bukit-bukit. Dan kemudian dengan sebab tu mereka berasa bangga, kami boleh buat rumah, dia ada ketua-ketua dia, ada dia punya kita kata sebelum itu juga zaman Nabi Ibrahim, di kota Babil itu mereka membuat ataupun kita kata kota Babil ni sekarang ni istilahnya boleh katakan sebagai Iraq lah. Mereka buat bangunan dan mereka buat bahala-bahala yang besar. Jadi teknologi tu ada tapi silap guna. Jadi itu kita kata secara ringkasnya apa yang berlaku pada zaman dulu. Dan kalau tengok nanti insya-Allah kita sambung tentang teknologi zaman Nabi sendiri pun banyak juga insya-Allah. Dan kalau tengok satu daripada 10 keajaiban dunia iaitu piramid pun ya Ustaz ya, mungkin boleh dikaitkan juga dengan perkembangan teknologi pada zaman terdahulu. Tapi mungkin kita akan kongsikan dan kita akan buka lagi perbincangan itu sebentar lagi setelah kita berehat seketika. Baik, kita nak beri ruang pada penonton-penonton untuk tenangkan diri, berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita bertemu kembali setelah kita berehat seketika nak meneruskan perbincangan. Dan tadi kita kongsikan berkenaan dengan bagaimana dengan tangan-tangan manusia yang ada pada hari ini melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, di samping nak menyahut seruan untuk menggunakan teknologi ataupun menjadikan pembangunan di sesuatu tempat, tetapi silap dalam caranya ketika mana kita membangunkan dalam keadaan merosakkan muka bumi. Baik, dan kita kongsikan juga tadi berkenaan dengan bagaimana ditanya oleh sahabat kita, oleh Jura Azlin Sofian, yang bertanyakan tentang bagaimana teknologi yang ada pada masa lampau, perkembangan teknologi di masa lampau pada zaman para nabi, yang mana mungkin kita dapat lihat pada pembinaan bahtera Nabi Nuh alaihissalam, dan juga bagaimana dijadikan 3 segi yang menjadi keajaiban, satu daripada 10 keajaiban yang berada di atas muka bumi, iaitu piramid pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan kalau kita dapat lihat juga mungkin ada lagi penceritaan lain bagaimana perkembangan teknologi pada zaman para nabi. Dan kalau Ustaz di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pula perkembangan teknologinya? Silakan.
Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada persoalan yang kita tambah berkait dengan zaman Nabi SAW itu sendiri. Dan kalau kita tengok zaman Nabi ni, kadang-kadang benda yang Nabi suruh tu simple je, mudah saja. Dan rupanya di sebalik itu ada sains dan teknologi yang sangat besar impak dia. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam hadis riwayat daripada Abu Barzah dalam riwayat Imam Muslim, yang mana Nabi SAW ini Nabi suka tidur, iaitulah selepas Nabi melarang tidur selepas maghrib. Lepas maghrib jangan tidur. Dan kemudian Nabi tak suka bergurau, bercanda selepas apa? Selepas isyak. Maksudnya lepas isyak ni biasanya anak-anak sekarang dah boleh dine in ke kedai mamak lah agaknya kan. Tapi kita ceritanya asalnya kalau tak ada urusan yang penting, maka pada waktu tu tidur awal. Tidur awal. Jadi Nabi suka tidur awal, dan ikut fakta sains daripada sudut tidur awal ni lebih kurang dalam pukul 9 ataupun 11 macam tu, dan besok kita bangun dalam 5 pagi ataupun 5:30 macam tu. Maka di situ rupanya waktu tidur yang paling sesuai, yang paling bagus untuk menyah toksik daripada badan dalam waktu itu. Jadi kalau kita tidur tu dah pukul 12, dah pukul 1 kan, jadi dia dah impak dia tu kurang. Impak tu kurang. So Nabi simple je, Nabi mudah je, Nabi kata tidur. Kan? Itu sebagai satu contoh. Contoh yang lain antaranya ialah dalam hadis riwayat Imam Muslim ataupun dalam riwayat yang lain, hadis sahih, Nabi bila mana kita menguap, Nabi suruh tutup mulut. Ni kalau kita muak ni dah pakai ni pun tutup mulut jugalah. Dah terbiasa. Dah terbiasa kan. Dah terbiasa kan. Jadi antara hikmahnya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tu ialah ketika mana rupanya bila kita muak ni kan, ataupun kita dalam keadaan yang seperti itu, dia ada virus dan sebagainya di sekitar kita yang boleh masuk ataupun boleh keluar dan bagai-bagai lagi. Jadi dengan sebab itu akhirnya mendatangkan penyakit dan sebagainya. Maka sebab tu Nabi bila mana memuak, Nabi suruh tutup mulut. Jadi ini rupanya teknologi yang begitu hebat walaupun simple. Dan kalau pergi lebih jauh lagi, macam mana teknologi peparitan dalam peperangan Khandaq ataupun Ahzab, iaitulah ketika mana Nabi bermusyawarah untuk di kalangan para sahabat ni, Bani Nadir, Ghatfan dan juga kafir Quraisy telah bergabung untuk menyerang Madinah. Jadi pada waktu itu bagaimana Nabi nak bertahan, dan khususnya di tempat peperangan itu, Khandaq itu ataupun tempat kawasan itu, bagaimana Nabi SAW dan juga para sahabat mereka bermusyawarah. Ada satu orang sahabat yang sangat pintar, namanya Salman Farisi. Dia yang bagi cadangan dalam peperangan itu supaya, ya wahai Rasulullah, kita gali parit. Kerana kami dulu waktu peperangan di Parsi, kami gali parit dan itu sistem teknologi yang kami gunakan. Tapi dia tak sebut teknologi lah kan, tapi kita kata teknologi. Sebab orang Arab sebelum tu tak pernah tahu. Rupanya gali parit ni adalah satu sistem untuk mengkantoi kan, ataupun untuk melemahkan pihak musuh, mungkin mereka terjatuh dan sebagainya. Maka itu antara perkara teknologi yang hebat di zaman Nabi. Dan kalau kita tengok telusuri satu persatu, lagi banyak sebenarnya. Cuma kita kata itulah sekadar ringkasnya. Walaupun benda tu nampak kecil, walaupun benda tu nampak strateginya hebat dan sebagainya, tapi akhirnya Nabi sendiri dah nampak daripada sudut teknologinya, walaupun Nabi tak cakap kadang-kadang. Wallahu a'lam. Baik. Dan kita ada pemanggil di talian, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tuan, siapa di sana? Saya Muhammad Irfan dari Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan. Kota Baru, Tuan Irfan Roslan. Ya, silakan soalan Tuan. Okey, soalan saya mengenai pada sudah maklum pada zaman penaklukan kota Konstantinopel kan. Al-Fatih tu terciptanya terciptanya Maryam pertama di dunia kan. Soalan saya, apakah revolusi selepas penciptaan Maryam tu sehingga sekarang ada nuklear dan sebagainya. Baik, itu saja soalan Tuan. Ya. Baik, terima kasih Tuan Irfan atas soalan yang ditanyakan dikaitkan dengan Konstantinopel katanya tadi kan, penciptaan pedang Maryam dan sebagainya. Jadi bila sebut tentang itu, katanya adakah membawa kepada kebaikan ataupun kemusnahan, ataupun ianya satu juga teknologi yang hebat pada zaman dulu sampai pada hari ini. Silakan sedikit komen dari Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Tuan Irfan yang bertanya daripada Kelantan. Saya pun tak pasti adakah dia daripada luar negeri balik ke Kelantan ataupun memang orang Kelantan. Kan? Kalau dah balik tu alhamdulillah tahniah. Kan? Kalau di Kelantan pun memang asal Kelantan pun tak ada masalah. Baik, jadi bila kita berbincang tentang zaman Kesultanan Al-Fatih ketika mana penaklukan Konstantinopel, dan sebenarnya bukan pada zaman beliau juga, hatta antara tentera yang pertama yang Nabi mention dalam hadis yang banyak, antaranya hadis yang riwayat oleh Imam Tirmizi dan sebagainya, iaitulah
Saidina Umar Khattab antara orang yang awal membuka Konstantinopel. Selepas tu ditakluk balik, kemudian dirampas balik dan sebagainya, sampailah ke zaman Al-Fatih dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat daripada sudut dia punya teknologi dan sebagainya, ya, daripada sudut peperangan ini, walaupun kadang-kadang teknologi itu kita melihat daripada sudut apa yang telah pun diaplikasikan oleh Barat. Kalau tengok pada zaman-zaman gelap, pada zaman sebelum tu, zaman kegemilangan kita kata ahli-ahli falsafah, Aristotle, Plato dan sebagainya, maka mereka pun sebenarnya dah ada teknologi-teknologi tertentu. Dan tidak ada masalah untuk orang Islam melihat kepada teknologi itu dan mungkin mengambil sebahagian daripada teknologi itu. Kerana dalam hadis riwayat daripada Al-Hakim, walaupun hadis ini tidaklah sahih statusnya, tetapi sebahagian para ulama menjadikan ia sebagai sandaran, iaitu apa dia? Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah ni, kebijaksanaan, kepakaran, kehebatan ini telah lama hilang di kalangan orang-orang beriman. Kemudian kata Nabi SAW, min haitsu wajadaha fahuwa ahqqu biha. Daripada mana pun kamu mendapatinya, iaitulah tak kisah daripada barat ke daripada apa, maka kamu ambil teknologi itu. Tak ada masalah. Selagi mana teknologi itu menepati apa yang kita bincangkan daripada awal tadi, maksudnya tidak menghalalkan perkara yang haram, kemudian ada batasannya dan seterusnya. Jadi kalau teknologi seperti itu, kalau kita balik kepada persoalan tadi, hingga zaman sekarang ni penemuan nuklear dan sebagainya, kalau tujuan itu adalah perkara yang membawa kepada kebaikan dan sebagainya, tidak ada masalah. Tapi bila kita tahu ada radius dia, bila mana gugurnya bom nuklear, so dia akan beri impak yang sangat besar kepada kesihatan, kepada pernafasan dan sebagainya. Maka daripada sudut ini, kadang-kadang kesilapan ataupun silap guna teknologi itu, dia akan memberikan kesan yang kembali semula kepada tangan ataupun kepada manusia itu sendiri. Jadi kalau nak tengoknya, nak perbincangan penuhnya, boleh kita katakan bahawa teknologi ini dia boleh menghancurkan manusia seperti mana kaum-kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Thamud, kemudian juga kaum Nabi Hud alaihissalam dan sebagainya, dan dia juga boleh memberikan kegemilangan yang hebat. Begitu para sahabat. Kita tengok para sahabat, kemudian juga siapa? Pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun tak ada riwayat yang khusus menyatakan berapa orang, tapi ada sebahagian katakan 60 orang, ada kata 70 orang. Jadi mereka tu antara orang yang mana bersaing dengan teknologi dan mereka ikut teknologi dan tepat daripada sudut apa yang mereka lakukan. Jadi kembali kepada isu yang kita sebutkan tadi, ada isu yang bawa kepada kebaikan, ada isu yang bawa kepada keburukan, dan kita nak kena berada di tengah-tengah. Wallahu a'lam. Jadi sains dan teknologi boleh jadi bila digunakan dengan sebaiknya, ia akan jadi sangat membantu, ya, sangat membantu. Dan bila mana disalahguna, disalah erti, maka dia akan jadi satu benda yang meranapkan kehidupan. Baik, kita beri ruang untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Banyak kita lihat soalan-soalan dari penonton-penonton yang bertanyakan di ruangan komen di Facebook dan juga yang memanggil kita pada hari ini di talian, yang mana untuk bertanyakan soalan nampak caknanya penonton-penonton kita berkenaan dengan fik tentang revolusi teknologi ini, yang mana ialah semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin ada benda-benda baru. Senang kata macam ni lah kan, buka mata saja pagi hari ada benda baru, ada benda baru yang mana menyebabkan akan ada perubahan pada hukum-hukumnya dan perlu dikaji semula hukum yang sedia ada. Baik, dan kalau kita nak kaitkan dengan apa yang saya sebut tadi dengan persoalan dari sahabat kita di Facebook, yang mana dari Tuan Muhammad Izzuddin, ya, Tuan Muhammad Izzuddin selalu juga bertanya soalan pada kita, dan hari ini beliau bertanya berkenaan dengan, katanya, Assalamualaikum Ustaz Mustafar, penemuan teknologi baru dalam sains dan teknologi bukan sahaja mengubah gaya hidup masyarakat hari ini, tetapi turut memberi kesan kepada hukum fik semasa. Bolehkah Ustaz kongsikan apakah kesan teknologi moden pada hari ini terhadap perubahan hukum kepada umat Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Tuan Muhammad Izzuddin atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Tuan Izzuddin. Dan bila kita sebut
kemajuan teknologi ataupun revolusi ni, dia perkara yang pertama sekali, kenapa dia berlaku, apakah kesannya ataupun boleh kita katakan kebaikan lah. Ya, kebaikan. Pertama sekali ialah mengangkat iaitulah kesulitan daripada manusia. Kan kalau dulu contohnya kita tengok urusan-urusan kalau nak menguruskan duit kena pergi ke bank. Kan sekarang ni tak payah dah, boleh secara online saja dan seterusnya. Bank pun tak ingat kat mana. Bank pun tak ingat kat mana. Bank pun ada yang dah tutup cawangan. Kan? Sebab dipanggil sebagai revolusi IR 4.0. Maksudnya robot yang bekerja. Kan orang ni dah tak berapa dah, dia tekan switch ke apa, macam tu je jalan. Contohnya kan. Jadi di sini menunjukkan bahawa kemajuan untuk mengangkat kesulitan dan juga mendatangkan masalah kebaikan kepada manusia. Dan kita nampak bahawa sebenarnya kalau kita melihat kepada contoh-contoh dan kesan-kesan pada hari ini, sebagai contoh saya bawa teknologi yang berkait dengan blockchain. Blockchain ni ialah satu pangkalan data, maklumat-maklumat, iaitulah sistem kita nak berjual beli ke ataupun apa, semua orang boleh tengok. Contoh ginilah, kita kalau di taman-taman tu kita ada pengawal keselamatan. Jadi pengawal keselamatan dia seorang yang jaga, dia seorang yang tengok. Tapi bila ada pangkalan data ni, semua orang boleh tahu gerak-geri tu. Siapa yang beli, siapa yang jual, dia boleh tengok. Kalau kita pergi kat bank, bank yang simpan data kita. So berapa kita keluar, bank yang tahu. Tapi ni keluar masuk duit apa semua, kebaikan dia semua orang tahu. Maksudnya ketelusan. Semua orang tahu berapa dikeluar, ke mana duit tu. Jadi tak ada orang yang boleh buat satu benda perkara yang buruk lah daripada transaksi yang dilakukan. Satu. Yang kedua, ketelusan daripada sudut dia internet ataupun kemajuan teknologi sekarang ni, kita boleh nampak daripada sudut kalau internet tu tak ada, baru dia problem. Maksudnya tak ada di sini, katalah contohnya semua rangkaian internet kat dunia ni hilang contohnya kan, ataupun dia punya peranti ke ataupun apa hilang. Jadi yang tu saja yang akan memusnahkan sistem macam blockchain tadi contohnya. Tapi kalau benda tu sentiasa ada, internet pun okey dan seterusnya, maka dia menjadi kebaikan kepada kita, ketelusan dan juga daripada sudut transparent, daripada sudut kebaikan yang pelbagai, dia akan datang ataupun dia akan memberi impak yang besar kepada manusia. Saya bawa contoh satu lagi mungkin. Contohlah hari ni, ramai di luar sana, hari ni harga emas turun. Kan? Maksudnya dalam seminggu dua ni 240 kan, 237. Jadi itu contoh ke betul-betul? Contoh. Betul. Tengah turun. Contoh yang betul. Jadi ramai di sana ada para isteri ke yang ada nak beli puluk dakap, nak beli jenis lipan, nak beli roti burn, kan, nak beli mata petai. Banyak design dia. Design lama, design Turki, macam-macam jenis. So akhirnya sekarang ni kita tahu emas ni ada dua je. Beli emas perhiasan ataupun beli emas dalam bentuk jongkong. Itu biasa orang simpan pada kad apa semua tu kan. Bila harga dia naik baru dia jual dengan harga sedikit mahal lah. Tapi sekarang ni dengan kemajuan teknologi, kita ada akaun emas. Walaupun tak ada di tangan. Kita ada akaun emas. Emas tu ada ke tak? Emas tu ada. Dan tunggu waktu-waktu tertentu kita boleh keluar. Contoh dah sampai 5 gram, kita boleh keluarkan emas itu. Jadi sekarang ni dengan kemajuan teknologi dekait dengan hukum tadi tu, perubahan hukum, asalnya kata Nabi SAW dalam hadis Ubadah bin Samit dalam riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan bahawa syarat nak beli emas kena dua. Iaitulah nak buat pertukaran emas ni kena dua. Apa dia? Yadan biyadin, on the spot. Terserahan segera. Maksudnya saya pergi dekat da'i, kemudian da'i kata saya ada emas nak jual, mari sini emas dekat saya bayar terus. Tu dipanggil on the spot. Orang Kedah kata lah ni juga. Kan? Satu. Yang kedua, mesti kalau nak buat pertukaran, contoh saya ada dinar nak tukar dengan barang kemas. So dinar emas tu 4.25 gram. Saya nak tukar dengan barang kemas. Jadi barang kemas tu katalah contoh da'i ada gelang ke apa, mungkin simpan beli ke apa, dan nak tukar dengan saya. Syaratnya mesti sama berat. Kalau saya 4.25 gram, da'i pun mesti 4.25 gram. Kalau tak cukup dua syarat ni, maka jadi riba. Persoalan sekarang, kita beli emas secara akaun. Di mana dia punya serahan segera? Tak ada yadan biyadin tadi. Tak ada yadan biyadin. Kemudian juga daripada sudut timbangannya, itu tak perlu kepada on the spot sebab kita beli dengan duit. Kan? Tapi kita beli tu syarat Nabi sebut, bila berbeza, maksudnya emas dengan perak, ringgit dengan emas, satu syarat Nabi sebut, on the spot. Di mana on the spot situ? Maka sistem boleh untuk dekat dan hampir kepada hukum bila sistem tu bagus, sistem tu betul. Emas tu betul-betul ada dekat koperasi ke, dekat bank ke, dekat yayasan ke apa, betul-betul ada dekat situ dan kita membeli tu betul-betul beli emas. Jadi ini kita kata satu sistem yang sangat hebat. Kita tak perlu ke kedai dah, tak perlu nak pergi beratur beli barang-barang emas apa berkait, kita cuma beli secara online. Hebat tak? Hebat teknologi. Ada hukum tak? Ada hukum. Kalau langgar, kalau tersilap, maka boleh terjerumus kepada kehancuran dan juga terlibat dengan riba. Tapi kalau betul cara dan kaedahnya, insya-Allah dia boleh membantu mengangkat kemudahan
ataupun kesulitan kepada manusia dan memberi kemudahan insya-Allah. Jadi orang tak takut kena curi. Nak bawa balik emas ke kan, nak kena tengok kat belakang kat ni ke, ada orang ikut ke beli emas kan. Jadi semua itu memudahkan. Wallahu a'lam, semua itu memudahkan, dan bila mana perkembangan teknologi dan juga sains lebih memudahkan, dan tapi jangan disalah anggap dan disalahguna dengan teknologi yang semakin berkembang pesat pada hari ini. Baik, soalan seterusnya dari Puan Zahziatul Siddiq bertanyakan soalan, katanya Assalamualaikum, bagaimana untuk menjadikan revolusi teknologi dalam perkembangan ilmu Al-Quran berkembang luas? Ini kerana semakin pesat teknologi, Al-Quran dipandang enteng sahaja, tapi lebih menumpukan teknologi dalam hiburan lebih-lebih lagi anak remaja masa kini. Bagaimana untuk menjadikan semakin revolusi teknologi kian pesat, semakin umat Islam dan keturunan agar mencintai Al-Quran? Terima kasih kepada Puan Zahziatul Siddiq atas soalan yang ditanyakan dikaitkan dengan perkembangan teknologi. Bagaimana dengan teknologi itu kita nak semakin dekat dengan Al-Quran? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Puan Zahziatul Siddiq. Satu soalan yang sangat baik. Dia sebenarnya di pokok pangkalnya kembali kepada tenaga pengajar, ya, betul, ataupun guru-guru ataupun mereka yang mana terlibat dalam isu-isu berkait dengan pendidikan. Dia sebenarnya semua benda kita boleh kaitkan dengan Quran. Ya, betul. Kan kalau melihat kepada contoh kita bercerita tentang matahari. Hebatnya matahari ni, jarak antara matahari dengan bumi 150 juta kilometer. So bila mana matahari memancarkan cahayanya boleh sampai ke bumi dalam tempoh 8 minit saja. Jadi hebat. Jadi kalau kita kaitkan bila mana Allah sebut wasyamsu tajri limustaqarril laha, kita baca surah Yasin tadi tu. Rupanya matahari ni dia mengelilingi pada paksinya sendiri. Jadi kalau kita tengok di situ, bila mengkaji matahari, kita kait dengan kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan nampak sebenarnya Quran itulah teknologi. Quran dia maksudnya sumber kepada teknologi, asas kepada teknologi yang mana kita tak nampak. Contoh lagi, bila kita baca surah Al-Mulk sebelum nak tidur kan, apa antara ayat yang kita baca? Awalam yara ila at-tayri fahuqahum saffatin wa yaqbid. Allah menyatakan, kamu tak perhati ke burung yang berada di atas langit tu, yang mana dia mengembangkan sayapnya dan juga mengkantupkan sayapnya? Siapa yang buat? Siapa yang menjaga benda tu? Bila sains kaji, ada satu ekor burung, satu jenis burung, namanya Swift. Bukan Suzuki Swift. Itu kereta kan. Namanya Swift kan. Swift ni antara keajaiban dan kehebatan penemuan sains yang tadi Allah kata aku yang jaga tu, dia mengepakkan, dia terbang tu, aku yang jaga, kata Allah. Swift ni tuan-tuan, dia boleh terbang selama 10 bulan tanpa singgah di mana-mana. Tanpa tidur. Dia boleh terbang. Burung tu ada kat Malaysia tak? Burung tu dia lebih-lebih kepada belah-belah Asia, sebelah jauh sikit lah, belah-belah barat sikit lah. Kan? Tapi nak ceritanya, burung tu sangat hebat, 10 bulan lebih kurang, paling maksimum, dia tak boleh singgah, tak payah singgah kat mana-mana, dia boleh terbang. Jadi kalau kita menengok Quran dan tengok kepada keajaiban sains, yang mana sains dia bukan hujah, tapi sains itu boleh membuktikan dan menampakkan kita lebih lagi depan mata tentang kemujizatan, kehebatan Quran. Jadi pokok pangkalnya Quran, tapi sains itu sekadar menyokong, dan juga kalau fakta sains itu dijumpa fakta dan fakta itu bersalah dengan Quran, tentu Quran kita pegang lagi. Kan, jadi daripada sudut asasnya, jadi kita akan nampak bahawa itu adalah kesan daripada sudut kehebatan dan juga kekuatan teknologi. Dan tengok tadi tentang kehancuran, tentang anak-anak kan, tentang remaja-remaja. Kalau kita tengok kat sini, rupanya kita boleh guna teknologi juga untuk memastikan mereka ni, kalau contoh pergi kat website ke apa, mereka tak pergi kepada website-website yang lucah ke ataupun website yang tak elok dan sebagainya, kita boleh cover dengan Google Family Link. Google Family Link tu kita boleh install. Ni payah sikit lah ni tuan-tuan, tapi kita boleh cerita lah. Tuan-tuan lepas ni tuan-tuan tengok, tuan-tuan cari. Dia boleh tengok anak kita dekat mana, anak kita tengok apa, mana-mana link yang kita tak bagi dekat anak kita tu kita boleh sekat sebagai contohnya. So sebenarnya kita boleh juga guna teknologi untuk mengelakkan kemudaratan dan juga keburukan. Itu satu benda yang kita nampaklah daripada sudut kelebihan teknologi, kita gunakan dia, bukan dia gunakan kita. Wallah. Sebab tu sains dan teknologi ni dia berkait rapat, berhubung rapat. Sebab tu ada orang buat perbincangan tentang buku pun ada orang tulis kan, sains dan Al-Quran ataupun Al-Quran dan sains kan, sebab sangat berkait rapat. Baik, kita juga ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan Ustaz. Ya tuan, siapa di sana? Okay, salam, saya Ismail. Oh, Tuan Ismail Sungai Buloh. Okay, batuk suara macam kenal. Silakan soalan tuan. Atas keutamaan dan kemudahan revolusi teknologi ini dalam Islam menurut hukum fiqh.
Itu soalan saya yang pertama. Yang kedua, adakah fik revolusi teknologi ini telah wujud di zaman para sahabat Nabi-Nabi terdahulu? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ismail. Dua soalan pagi ini. Yang pertama berkenaan dengan fake revolusi ini di dalam hukum fiqh, katanya bagaimana hukumnya, boleh ataupun tidak ya. Dan yang kedua tentang adakah fake revolusi ini telah pun berlaku di zaman para nabi terdahulu katanya. Ini dua soalan yang ringkas tetapi kita serahkan kepada Ustaz. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Daripada sudut hukumnya, maka kita kata setiap benda yang baru, al-aslu fi asya' al-ibahah illa ma dalla dalil ala tahrim. Setiap benda yang baru ini dia benda yang harus. Kan, sebab kebanyakan hampir 70% hukum yang ada dalam dunia Islam ni hukumnya harus. Hampir 70%. Ni apa hukum dia? Harus. Ni apa? Harus. Nak kata haram dengan wajib tu dia jauh sikit. Dia kena pengajian dan kena detail kan. Tapi biasanya harus, boleh kan. Jadi itu asalnya. Jadi kita nak katakan bahawa asal hukum teknologi, kemajuan dan apa saja yang dicipta itu, hukum asalnya adalah harus. Melainkan ada dalil ataupun bukti petanda-petanda yang membawa kepada haram. Contoh, Majlis Fatwa di negeri Johor 2017 mereka berbincang tentang isu boleh tak kita pergi jumpa doktor, kita plan dah daripada kita nak buat contohnya bayi tabung uji ataupun apa tu ya, kita nak buat itu ataupun IVF tu, kita plan dah nak anak lelaki nak anak perempuan, kita plan awal-awal. Maksudnya dengan pencantuman ini sekian-sekian ni kita nak anak lelaki anak perempuan. Maka Majlis Fatwa Johor menyatakan tidak dibenarkan kerana kita seolah-olah macam nak merentas apa kehendak dan juga daripada iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut tadi dalam surah Syura ayat yang ke-49 50, Allah jadikan perempuan dan lelaki. Jika Allah hendak jadi laki-laki, kalau Allah nak jadi perempuan. Kita boleh scan, kadang-kadang scan anak buat jumpa doktor, tengok-tengok dah berapa bulan, lelaki, lain-lain perempuan. Benda tu biasa berlaku. Baju dah beli kan, baju dah beli kan. Contoh kan. Tapi nak ceritanya bahawa apa pun keadaan, sebab tu para doktor bila kita, doktor saya ni penyakit ayah saya ni macam mana, doktor boleh sembuh tak? Last sekali doktor kata apa? Doktor lebih beriman kan? Doktor lebih beriman, lebih kukuh akidah dan tauhidnya kan. Doktor kata apa? Macam ni lah cik, kami cuba usaha tapi akhirnya qada dan qadar Allah. Nampak tu kan. Jadi nak ceritanya apa dia? Akhirnya kehebatan teknologi ataupun apa, maka hukum asal harus dan akhirnya kembali juga kepada apa hukum yang sekitar sebaliknya. Kalau ada benda haram, campuran tertentu, benda-benda yang boleh mengubah ciptaan Allah sebagai contoh, perkara-perkara yang melibatkan mengubah haram kepada halal kepada haram, maka semua itu telah jatuh hukum yang tidak dibenarkan. Tapi asal hukum harus dan dibenarkan. Baik, persoalan yang kedua berbincang tentang teknologi pada zaman sahabat, juga zaman Nabi SAW dan sebelum ini. Kita kata memang perkara itu merujuk kepada sebagai contoh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka nak menentukan sesuatu hukum, kadang-kadang mereka memerlukan kepada bukti. Kan, sebagai contoh daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan juga daripada Abdullah bin Mas'ud. Ketika mana Abu Musa al-Asy'ari ditanyakan tentang satu hukum. Hukum apa? Hukum yang mana mungkin agak boleh kita ketawa sikit kan, ataupun lawak sikit. Tapi sebenarnya benda ni berlaku pada zaman sahabat. Apa dia? Iaitulah seorang lelaki dia datang jumpa Abu Musa al-Asy'ari ni, diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad. Kisah ni kisah yang benar, yang sahih. Ketika jumpa tu dia tanya, bagaimana kalau seorang suami dia terminum air susu isterinya? Adakah dia jadi suami susuan? Dia jadi suami susuan. Maka pada waktu tu kata Abu Musa Asy'ari dengan yakin dan confirmnya, ya, dia kata kan. Ya. Tiba-tiba lalu Saidina Abdullah bin Mas'ud. Saidina Abdullah bin Mas'ud menyatakan tak jadi. Kerana aku pernah dengar Nabi SAW menyatakan sedemikian, menyatakan bahawa tak jadi. Maka pada waktu tu kata Abu Musa Asy'ari, dia kata apa? Ni, kamu kalau nak tanya soalan, kalau laki ni hidup lagi, kau jangan tanya aku, tanya dia. Maksudnya nak bagi tahu, selagi mana Abdullah bin Mas'ud tu masih hidup, maka kau tanyalah dia, jangan tanya pada aku. Kerana aku apa? Kebimbang, takut salah lagi. Ni sahabat. Jadi teknologi tu, akhirnya mereka nak bagi tahu daripada sudut tak boleh nak jadi anak susuan ni atas dasar apa? Mungkin daripada sudut kadang-kadang tu mungkin kita kata menyusu anak ni kadang-kadang dalam bekas. Jadi letak disejukkan apa ke mungkin kan, dan terminum contohnya. Jadi ini antara hukum dan teknologi yang ada. Dan begitu juga para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in tentang strategi peperangan, teknologi mereka, kemudian juga teknik-teknik berkaitan, contoh Bani Hanafiyah. Bani Hanafiyah ni antara orang yang mahir dalam buat pedang. Pedang yang mereka buat tu memang sahabat kadang-kadang pergi jumpa dia orang, kami nak kamu buat tempah pedang daripada kamu. Bani Hanafiyah. Jadi sebenarnya teknologi hebat. Kalau takkan pergi sahabat
ketuk sikit patah, tak boleh lah kan. Jadi besi dia, bentukan dia, cara dia buat pedang tu, ringan ke berat ke, maka itu antara teknologi yang sangat hebat di zaman sahabat. Banyaklah sebenarnya kalau kita nak cerita, maka nak bagi tahu bahawa teknologi telah berkembang daripada zaman Nabi dulu, zaman Nabi SAW dan zaman sahabat dan seterusnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam jawapan yang Ustaz dah berikan kepada kita. Dan tinjau juga soalan di Facebook dari sahabat kita Al-Ali Ali yang bertanyakan soalan, Assalamualaikum Ustaz, perkembangan teknologi makanan. Ini kita masuk kepada makanan pula ya. Perkembangan teknologi makanan begitu pesat sehingga makanan seperti daging dapat dicipta tanpa menternak binatang. Adakah ini satu revolusi yang sehat dari pandangan Islam? Dan katanya juga, adakah Islam membenarkan sekiranya revolusi teknologi mencipta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga atas soalan yang ditanyakan. Baik, kita dapat dua Ustaz. Yang pertama tentang makanan yang dibuat dengan teknologi macam Ustaz kata di awal tadilah kan, daging khinzir Ustaz kata tadi kan, daging khinzir yang dibuat tetapi bukan daripada khinzir tapi dicipta. Jadi mungkin itu untuk yang pertama. Dan soalan yang kedua tadi berkenaan dengan dia buat sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam Islam dengan kehebatan teknologi, buat sesuatu. Contohnya ada dua Ustaz. Yang pertama mungkin dia buat itu untuk memang dia nak pakai, yang kedua itu dia buat hanya untuk uji kaji saja. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada soalan yang sangat baik, sangat bagus. Jadi bila kita berbincang tentang teknologi, tentang sains yang kita sebutkan tadi, maka kita melihat bahawa persoalan yang ditimbulkan ini, dia teknologi makanan ni dia memang satu bidang halal. Sebab tu di industri dia ada bidang halal dia, ataupun kita kata kajian-kajian tentang halal dan tayyibah dan sebagainya. Tapi bila dibangkitkan tentang isu menggunakan daging sintetik ataupun menggunakan daging kultur ataupun apa kita kata daging tiruan lah, senang cerita dia. Sebab kalau kita tengok kemajuan ni di barat memang mereka buat dah daging burger kan, daging sekian-sekian, memang mereka dah buat dah untuk daripada bahan-bahan tiruan. Tiruan di sini bermaksud dia bukan tiruan itu yang kadang-kadang membawa kepada kemudaratan, tapi kadang-kadang membawa kepada kebaikan. Contoh, bahan yang mereka guna daripada kacang soya contohnya. So adalah bahan-bahan campuran dan sebagainya, akhirnya jadilah daging sintetik ataupun jadilah daging kultur kan. Dan jadi daging kultur sintetik tu, dan akhirnya mereka buat daging burger dan mereka makan rasa daging. Rasa daging. Tapi bagi saya lah kan, kena cari daging juga kan. Kena cari daging betul juga. Tak kira lah apa jenis daging pun yang halal kan. Daripada makan nak makan daging jenis kacang soya, baik beli kacang soya. Baik makan apa? Tempe. Lagi sedap contohnya kan. Jadi di situlah revolusi yang berkait dengan teknologi. Cumanya kita kata daripada sudut makanan, ciptaan benda-benda yang baru, maka selagi mana benda tu tak memudaratkan manusia. Sebab biasanya dia jangan ada campuran bahan kimia, benda-benda yang boleh merosakkan anggota badan, organ-organ dalaman kita dan sebagainya. Tapi tujuannya supaya, sebab daging ni dia makin berkurang akhirnya kan, maksudnya mengikut kajian pengeluaran daging, hasil-hasil daripada lembu tenusu dan sebagainya, dia akan berkurang daripada tahun ke tahun. Sebab apa? Populasi manusia semakin banyak dan manusia nak makan daging secara khususnya. Maka sebab tu kadang-kadang penciptaan teknologi dan juga revolusi itu membawa kepada apa yang kita sebutkan tadi. Tapi akhirnya kalau dia itu dicipta contohnya daripada daging ataupun bahan-bahan tadi, tapi seakan-akan mirip contohnya daging khinzir tiruan tadi, maka walaupun daging khinzir itu bukan daripada daging khinzir, tetapi agama kita menolak daripada sudut dia punya kesan dia nanti. Kan? Jadi insya-Allah itu antara perkara dan juga penerangan. Baik, untuk jawapan soalan yang kedua ditanyakan sebentar tadi, kita akan bawa pada perbincangan sebentar sahaja lagi. Sedang penonton, kita tamat di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
bertemu kembali, meneruskan perbincangan kita kembali duduk di hadapan Kaca TV, keluarga besar Tanyalah Ustaz, yang mungkin tadi ada ke mana-mana ke kan, dah dengar iklan tu iklan kembali pula, dah dengar muzik masuk kembali kita tu, bersegeralah datang ke hadapan televisyen untuk menyaksikan perbincangan kita. Baik, kalau tadi kita membacakan soalan dari sahabat kita Al-Ali Ali yang bertanyakan tentang teknologi makanan pada hari ini yang mana semakin hari semakin berkembang pesat, dan terjadi yang betul Ustaz kata tadi kan, daripada bahan-bahan orang kata apa, bahan-bahan semula jadi ataupun bahan-bahan yang sayuran itu kan dijadikan satu macam daging, daripada soya boleh jadi daging tu kan, jadi rasanya mungkin tak sama. Saya boleh jadi 90 ke 80% tu samalah, tapi ada juga bahagian-bahagian yang tak sama tu. Dan yang kedua ya, sahabat kita Al-Ali Ali ni tanya, dia kata, adakah Islam membenarkan sekiranya revolusi teknologi mencipta satu benda yang bertentangan dengan kehendak Islam? Atas sebab dua, yang pertama memang dia nak pakai benda tu, dan yang kedua dia nak tengok adakah okey ataupun tidak, hanya nak mengkaji sahaja. Bagaimana Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada soalan. Dan soalan yang kedua tadi tu, kajian-kajian yang dilakukan di peringkat Nusti, di peringkat JAKIM dan sebagainya, kita ambillah contoh bagi terus nampak dia punya boleh ataupun tak boleh dan seterusnya. Kita berbincang tentang sembelihan ataupun kita kata sebagai electrical stunning. Maksudnya kita menggunakan elektrik, kita melemahkan, dia ada dia punya volt ataupun dia punya kuasa tu sendiri. Kalau contoh ayam dia tak boleh lebih 0.75, kalau contoh lembu tak boleh lebih daripada 2. Kalau lebih tu mungkin dia mati dengan sebab elektrik, bukan sebab sembelihan. Dia boleh bagi pening je Dia boleh bagi pening bagi pengsan boleh tak? Maksudnya situ dia ada kadar yang dipanggil hayatul mustaqirah. Hayatul mustaqirah ni dalam fiqh maksudnya dia masih dalam keadaan nampak dia hidup lagi. Dia nampak dia hidup lagi. Kalau terus macam tu, dia ada perbincangan fiqh yang lain. Cuma majlis fatwa ataupun kita kata persidangan Majma' Fiqh Islami dan juga perbincangan daripada Fatwa Azhar, perbincangan Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dan ulama-ulama yang terkemuka, dan juga fatwa di Malaysia menyatakan boleh kalau sekadar untuk memeningkan, dia untuk bagi cepat. Bukan menyeksakan, nak bagi cepat, bila sembelih tu bagi cepat matilah. Okey, so dengan keadaan seperti itu, dengan syarat-syaratnya, maka ia diharuskan. Tapi kalau terus sampai dia jadi macam membunuh terus, maka yang tu tak dibenarkan. Yang tu boleh kita katakan sebagai bangkai. Jadi dengan revolusi seperti mana contoh-contoh yang kita bawakan tadi, menunjukkan bahawa sebenarnya kalau berlanggaran dengan hukum, sama ada untuk kajian, sama ada untuk pengamalan sendiri dan seterusnya, maka dia ada kaedah bawabit ataupun metodologi terperinci yang telah digariskan dalam hukum-hukum berkaitan dengan fiqh. Saya bawa contoh yang lain, katalah kita katakan isu berkait dengan muamalat ataupun isu berkait dengan perkara-perkara, contoh kita buat satu sekian-sekian untuk hacker ataupun untuk jadi scammer. Kan dia saja je uji-uji je, tapi rupanya boleh dapat duit, boleh jadi dengan apps yang digunakan ataupun cara teknologi yang digunakan itu. Boleh dapat duit daripada bank sikit, kan, boleh curi duit daripada akaun pelanggan, boleh ambil sikit duit daripada akaun-akaun orang yang nak melabur. Itu semua hukum itu diharamkan. Walaupun untuk tujuan saja-saja, tujuan nak kaji, tapi dia memudaratkan dan memberi kesan walaupun guna teknologi. Jadi sebab tu kita selalu sebutkan tadi, teknologi itu boleh mendatangkan hukum yang sangat baik, hukum yang sangat bagus, ataupun kita kata memudahkan manusia dan boleh membuatkan manusia terjerat ke dalam hukum yang haram bila mana silap menggunakannya. Wallahu a'lam. Terjerat di dalam hukum yang haram bila mana salah di dalam menggunakannya. Baik, soalannya seterusnya dari Tuan Muhammad Effendi Mat Daud. Dia bertanyakan soalan, katanya, Assalamualaikum. Sebagai kaki tangan awam MPIC dan juga MPOB, pihak kami perlukah membina revolusi jentera terkini untuk kemudahan orang awam? Misalnya, mencipta alat mudah untuk menuai buah kelapa sawit. Adakah pahala mengalir selagi ada orang yang menggunakan teknologi ini, Ustaz? Katanya dari Taman Bertam Indah Pulau Pinang. Ya, terima kasih Tuan Effendi atas soalan yang ditanyakan. Wah, kan ini satu perkembangan yang baik ya, mencipta alat untuk memudahkan menuai buah sawit ya, sebab susah Ustaz buat tu kan. Saya pernah cuba Ustaz, sakit tangan Ustaz. Kan ingat orang kampung tu macam mana dia buat, steady je kan. Jadi Ustaz, macam mana soalan Ustaz? Adakah pahala tetap mengalir selagi mana orang menggunakan jentera ataupun alat-alat yang dicipta itu? Silakan.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada kaki tangan MPOB, kaki tangan perusahaan peladangan dan juga komoditi. Jadi fokus kepada sawit. Alhamdulillah sawit naik harga. Sejak seminggu dua ni makin naik harga sawit. Mas turun ya. Mas turun. Sawit naik ya. Sawit naik. Jadi itu kelebihan kita sebagai antara pengeluar terbesar sawit jugalah kan Malaysia ni. Dan ditanyakan tadi tentang jentera. Dia ada traktor dipanggil mini traktor. So dia ada bahan yang dalam bentuk silinder dan biasanya dalam tong dia akan sedut. Dia ada dua keadaan. Satu untuk tuai, satu lagi adalah untuk mengutip buah yang telah relai, buah yang cerai yang jatuh daripada tu. Dan kita tahu daripada sudut dia punya kajiannya, pertaniannya, buah yang relai itu lebih bagus sebab daripada sudut minyak kualitinya lebih baik kan daripada sudut itu. Dan kita melihat kajian yang dilakukan ini sebenarnya daripada 2012 lagi. Bila berbincang mereka sebut tentang bagaimana, sebab kita boleh kutip dia tak efisien lah. Kalau nak contohnya, kalau kutip buah relai itu sendiri, pertama sekali membongkok, sakit, kemudian juga lambat, kemudian dia punya prosesnya pun jadi lambat lah kan. Tapi kalau kita gunakan mesin macam tadi, jentera, maka dia boleh mempercepatkan. Jadi antaranya kalau contoh dalam sekitar 1 minit ataupun sekitar berapa minit itu boleh katakanlah contohnya dalam 5 gram, 5 kilo contohnya. Kalau contohnya dalam sepanjang penggunaan tu boleh dapat 1 tan, 1.5 tan. Jadi dia mencepatkan. Kalau kutip isi dalam gundi, mungkin Da'i ada pengalaman kot dulu kan. Kutip buah sawit kan. Ambil sakit pinggang. Kan. Jadi dia proses tu melambatkan. Jadi kita sebutnya dengan kemajuan kajian-kajian yang dibuat ini, maka mudah-mudahan dia memberikan kebaikan. Dan ditanya tadi adakah dapat pahala mengalir, maka perbincangan ini kita boleh tengok dalam satu hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhi. Selagi mana seorang hamba Allah itu dia membantu daripada sudut saudaranya, maka selagi itu Allah akan membantunya. Membantu ni umum. Mungkin tolong angkat barang, mungkin tolong cipta jentera untuk memudahkan dan sebagainya, maka kita boleh kata dia adalah salah satu daripada benda yang boleh mendapatkan pahala yang mengalir insya-Allah. Tambahan pula, yang ni dipanggil sebagai wakaf khadamat. Dalam istilah wakafnya dipanggil wakaf khidmat ataupun wakaf jasa ataupun wakaf khadamat. Khidmat kita berwakaf. Maksudnya kita niat dengan mewakafkan khidmat kita buat ni, kajian kita, sebab nak kena perah otak. Kan? Nak kena minum susu dulu bagi otak berkembang kan. Jadi nak perah, nak apa semua, dan akhirnya dapat satu solusi, dapat satu kita kata keputusan, dan keputusan itu memudahkan orang. Mudah-mudahan dia jadi wakaf khidmat, wakaf jasa yang memberikan pahala mengalir untuk kita insya-Allah. Jadi agama kita ni masya-Allah setiap perkara diteliti, dilihat dan insya-Allah mendatangkan pahala insya-Allah. Wallahu. Saya bila dengar ustaz bagi pencerahan tu, saya terfikir kan besar pahala orang yang buat bagi orang mudah ni. Contohnya macam orang yang mencipta jala saya. Jala ikan tu kan. Memudahkan sampai hari ni ustaz pun pakai jala kan. Saya tengok di media sosial ustaz rajin menjala ikan. Besar pahala orang yang mula-mula mencipta jala tu kan. Kamera. Kan? Kamera kita live sekarang. Masya-Allah. Yang mencipta, yang mengawal, yang kontrol semuanya. Subhanallah. Baik ustaz, kita ada pemanggil di talian yang menciptakan telefon juga saya. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Sini Kak Yat. Oh, Kak Yat. Ya, silakan soalannya Kak Yat. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Yat? Soalan Kak Yat. Alhamdulillah. Ustaz, Kak Yat nak tanya, Rasulullah kan suka pada umatnya yang ramai, tetapi sekarang manusia lebih memilih untuk tidak mempunyai anak yang ramai dengan melakukan perancang keluarga, mengikat peranakan. Lepas tu Kak Yat nak tahu, adakah Allah redha dengan kita Ustaz bila kita buat macam tu? Sedangkan kita sepatutnya memerlukan nasihat daripada doktor-doktor Islam kan Ustaz? Betul. Ya. Dan adakah, dan lagi satu Kak Yat nak kaitkan dengan soalan, manusia selalu mengaitkan dengan kata-kata tak perlu kita buat kerja Tuhan. Itu saja Kak Yat nak minta Ustaz ulas sikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Yat. Saya selalu kalau sebut nama Kak Yat ni dia sebut penuh. Kak Yat Bandar Tasik Puteri Rawang Selangor. Itu. Baik. Okey, dua soalan. Yang pertama katanya tadi Rasulullah suka umatnya ramai, tetapi kita hari ini merancang keluarga, merancang kelahiran macam itulah kan. Yang kedua berkenaan dengan sebut satu istilah yang memang digunakan pakai banyak hari ni, dia kata jangan ambil kerja Tuhan, jangan buat kerja Tuhan katanya. Jadi Ustaz, untuk soalan pertama itu mungkin Ustaz ada pencerahannya tentang merancang kelahiran itu. Silakan.
Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Satu persoalan yang sangat baik. Terima kasih kepada Kak Yat. Isu berkait dengan ialah sains ataupun teknologi, revolusi yang ada pada hari ini, akhirnya anak pun disikit-sikitkan. Anak pun disainskan. 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 Dieksperimenkan kan. Jadi secara umumnya kita kata memang betul, ada banyak dalam hadis-hadis sahih yang mana Nabi SAW menyatakan bahawa Nabi berbangga, mukaththirul umam, mukaththirul umam bikum. Kan maksudnya dengan sebab kamu ni banyaknya umat aku ni, aku berbangga pada hari akhirat. Jadi sebab nak dapatkan umat yang ramai ni sudah tentu melalui perkahwinan, zuriat dan sebagainya. Jadi bila merujuk kepada isu berkait dengan had ataupun merancang dan sebagainya, sebenarnya ada hadis yang diriwayatkan daripada Saidina Abdullah ibn Abbas dalam Muwatta Imam Malik, ataupun dalam riwayat yang lain menyatakan kunna na'tazil ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah merancanglah. Merancang aizal ni maksudnya adalah melepaskan air mani tu di luar rahim isteri. Maksudnya ada perancangan lah kat situ. Bukan maksudnya untuk mendapatkan anak, bukan untuk mendapatkan zuriat. Jadi perkara itu Nabi tak larang lah. Nabi tak larang dan Nabi SAW tidak pernah menyatakan haram dan sebagainya. Cuma isunya sekarang ni, apa sebab kita merancang itu? Kalau dia sebab dengan rezeki, sebab dengan apa, maka kita kena tahu bahawa dalam hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah, kata Nabi SAW, lam tamutu ahad hatta yastawfira rizqahu, atau kama qala Nabi SAW. Tidak seorang itu akan mati melainkan Allah telah tentukan rezeki yang terakhir untuknya. Maksudnya rezeki anak, rezeki apa semua ni memang dah ada. Sebab biasa orang merancang keluarga ni sebab rezeki. Dia risau PKP contohnya kan, lepas ni nak jadi apa, bisnes dah bankrupt, jadi anak-anak ramai ni masalah sikit. Kita kata itu daripada sudut pemikiran kita, tapi setiap anak yang lahir ada rezekinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sebut bab perancangan tadi, maka hati-hati. Kalau sebab penyakit, sebab sakit, maka itu cerita lain, dan Majlis Fatwa Antarabangsa ataupun Majlis Fatwa Malaysia membenarkan dengan sebab sakit. Sama ada ibu dia meninggal ataupun anak dia meninggal ataupun macam mana keadaannya, maka itu dia punya perbincangan yang panjang. Wallahu a'lam. Baik, untuk istilah jangan ambil kerja Tuhan sebentar tadi, kita akan jawab seketika nanti. Dan sekali lagi kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan perbincangan seterusnya. Berehat seketika, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Kembali duduk di meja perbincangan untuk soalan seterusnya. Ayo sama-sama kita pendengarkan berkenaan dengan bagaimana fiqh di dalam revolusi teknologi, yang mana pada hari ini perkembangan semakin pesat, yang mana jangan disalahguna. Teknologi sangat-sangat bermanfaat kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita, yang jangan meminggirkan teknologi. Kadang-kadang ada di antara kita Ustaz yang dia meminggirkan teknologi. Dia kata, tak payahlah teknologi semua ni, dia kata kan. Zaman-zaman dulu hidup elok je, dia kata kan. Teknologi ni tak payah, dia kata. Jadi ada juga yang macam itu. Kalau orang yang mana dia hidup di zaman teknologi tetapi dia tak nak ambil dan dia mempertikaikan teknologi tersebut, adakah dia kategori kufur nikmat Ustaz? Silakan sedikit Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada dai. Yeah. Dan kait rupanya dengan soalan tadi, kata jangan ambil kerja Tuhan tadi. Dia kata bila dah kata teknologi apa semua ni, akhirnya mencabar kekuasaan Tuhan, mencabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara pertama yang kita perlu lihat ialah sebenarnya kita dah sebutkan garis panduannya. Jadi setiap teknologi yang nak dilakukan, dibuat itu, maka dia mesti mengikut acuan garis panduan daripada Quran dengan Sunnah dan tak bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu isu yang pertama yang perlu ada ketika mana kita berbincang tentang isu teknologi. Yang kedua, berkait juga dengan soalan tadi dengan perancang keluarga dan sebagainya. Jadi kita kata itu memang asalnya tentang rezeki, tentang kedudukan manusia, apa yang berlaku akan datang, memang itu adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan maksudnya qul la amliku li nafsi darra wala naf'a illa ayyasha Allah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya
tidaklah memiliki mudarat dan manfaat itu melainkan ia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya manfaat ke apa akan berlaku, maka semua itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila melihat, jangan ambil kerja Tuhan ni kita nak tengok kalau dia boleh positif, boleh negatif. Kalau kata contohnya dah terlampau dengan teknologi, nak cipta manusia, kalau boleh manusia tu macam kita, dia boleh melahirkan anak contohnya kan, ataupun cipta kucing contohnya, dan kucing itu jadi itu telah pun menyaingi ke penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau daripada sudut positif, jangan ambil kerja Tuhan. Betul, maksudnya kita kena berhenti. Ada benda kadang-kadang unsur berkait dengan nyawa, unsur berkait dengan rezeki, kita tak tahu tentang benda tu, maka eloknya kita tidak melebih-lebih ataupun terlebih dalam kajian dan juga teknologi yang ada. Jadi kena tengok garis panduan tu, nak cipta manusia ke nak robot ke apa, maka ada dia punya garis panduan. Wallahu a'lam. Dan kita juga nak tinjau soalan di Facebook ya, dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Baik, kita lihat soalannya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, soalan saya berkaitan dengan revolusi teknologi penciptaan robot humanoid. Macam mana sebut Ustaz humanoid humanoid ya, yang semakin canggih, berwajah manusia serta berdaya kognitif ya. Apakah sudut pandang Islam tentang pembuatan robot ini yang semakin hari semakin mirip kepada manusia dari segi fizikal dan perwatakan? Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Terima kasih juga Intan Zurin Abdul Razak atas soalan yang ditanyakan. Kadang-kadang dia macam dah betul-betul manusia, dah ada naluri hati manusia, panggil pun menyaut Ustaz. Hebatnya teknologi. Tapi macam mana? Apakah hukumnya buat manusia ni? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Puan Intan, satu soalan yang sangat baik tentang robot humanoid. Yang mana robot ini di Malaysia ada tak penciptaan robot ni? Sebenarnya 2019 dah ada. Dilancarkan pada bulan Mac, namanya Adam. Namanya Adam. Jadi robot tu dia ada 44 bahagian dan ada 22 pergerakan yang dia boleh buat. Dia boleh bercakap. Dan kalau tuan-tuan tengok videonya, search dekat YouTube, boleh tengok dia boleh bercakap dan dia ada awak dia. Awet dia nama Sofia. Adam tu dia punya, dia dari Malaysia buat kan. Sofia tu awet dia daripada Hong Kong tak silap saya kan. Jadi dia boleh cakap bila mana ditanya pada dia siapakah yang paling kamu cinta, dia kata yang paling aku cinta adalah Sofia, dia kata. Kan. Maksudnya telah pun diprogramkan begitulah. Cuma kita nak kata penciptaan yang sangat hebat, cuma apakah hukum syarak perbincangannya? Okey, kalau tengok dia punya rupa paras Adam tu, dia macam Adiwira Marvel. Kalau kita tengok, dia bukan macam manusia. Maksudnya mata pun tak ada, dia kosong macam tu, dan dia bentuk macam robot, betul lah. Dan dia separuh, dia bukan ada kaki apa, tak ada. Dia separuh badan saja. Jadi kita nak tengok pada hukum. Sebab tu kata Syekh Dr. Saleh Al-Munajjid, satu ulama besar di Mekah, berbincang tentang isu ni. Kalau ciptaan itu tubuhnya mirip manusia, tangan apa semua, ada mata, hidung apa semua, maka dia dilarang dan dia termasuk dalam larangan hadis Nabi SAW dari riwayat Imam Al-Bukhari, asyaddun nas azaba yaumal qiyamah al-musawwirun atau kama qala Nabi SAW. Manusia yang paling teruk akan diazab oleh Allah pada hari kiamat ialah orang yang mencipta patung, melukis. Melukis di situ sebut musawwirun ni yang menggambarkan. Sebab apa? Dia nanti nak cerita tentang seolah-olah nak mengubah hukum Allah. Allah pencipta, tapi dia cipta satu orang mungkin melalui klon ke apa ke, kan, dia cantum ke apa ke, air mani ke apa semua, dan akhirnya jadi manusia klon dengan lembu contohnya kan. Maka semua penciptaan itu diharamkan di dalam agama kita. Kan, jadi bila disebut tentang robot tadi, kalau dia bersifat separuh, sifat dia untuk memudahkan membantu manusia, maka hukum asalnya harus. So kita sebut tadi banyak hukum harus. Tapi kalau cipta tu macam manusia, mirip, ada bulu kening dia kan, rambut dia belah tengah contohlah kan, telinga dia capang sikit contohnya kan. Jadi kalau itu ada unsur manusia lengkap, maka ia diharamkan. Sebab tu para ulama bincang tentang isu patung mini queen. Kan, patung mini queen yang kita buat pakaian tu, kalau dia tu betul-betul lengkap, siap tudung, siap apa, maka di situ kebanyakan para ulama mengharamkan. Tapi kalau separuh badan, muka pun tak nampak, kening pun tak ada, itu masih ada ruang perbincangan lah. Cuma kita kata lebih baik kita keluar khilaf di kalangan para ulama, pakailah patung yang lebih mungkin apa-apalah kot, yang tak bersifat sangat seperti mana manusia. Tapi kalau sebut tentang tadi, ada kebaikannya, tetapi tak boleh mengubah ciptaan Allah yang Allah telah tetapkan. Sama macam manusia sebiji ada mata, telinga, maka ia diharamkan, kata Syekh Dr. Saleh Al-Munajjid. Wallahu a'lam. Sikit rentetan daripada soalan ustaz tadi ya. Nabi kata jangan melukis kan, sebab orang tua dulu pun selalu pesan, dia kata kalau nak melukis orang jangan lukis full, dia kata. Kalau lukis full tak boleh. Betul ke ustaz?
Okey, kalau melihat daripada sudut tu memang ada hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim yang Nabi belikan patung untuk Aisyah dan juga kanak-kanak waktu Aisyah baru 9 tahun lebih kurang waktu tu, Sayyidatina Aisyah. Maka dia bermain dengan kanak-kanak yang lain dan kemudian dia ada patung dan patung tu tak mirip ataupun tak betul-betul full. Maksudnya tak ada mata apa semualah. Maka yang tu para ulama kata Imam Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengharuskan, membenarkan kalau dia tak cukup sifat. Maksudnya jangan ada mata, jangan apa semualah. Kalau lukis pun sama lukis pun sama. Kalau okey. tapi yang lukis ni para ulama detailkan lagi tentang apa dan sebagainya. Kalau potret itu semua lebih baik tak payahlah. Kerana kita bimbang takut termasuk sebab tu ittaqu mawdi'ut tahmah kata Sayyidina Umar, kamu berhati-hatilah tempat-tempat yang boleh mendatangkan fitnah. Maka dengan sebab tu kita elakkan. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz untuk pencerahannya dan soalan seterusnya dari Sal Rasid Cici. Kita lihat Assalamualaikum. Katanya Islam dan sains adalah seiring. Bagaimana revolusi teknologi membantu dalam penelitian hukum semasa iaitu hukum fiqh iaitu sebagai contoh hukum menjadi harus mengambil vaksin bagi mencegah penyakit demi melihara kemaslahatan umum. Dan soalan yang kedua, apakah contoh-contoh revolusi teknologi yang bertentangan dengan Islam dan kesan terhadap perubahan hukum sesuatu hukum. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Sal Rasid Cici atas soalan yang ditanyakan. Mungkin Ustaz boleh huraikan sedikit secara ringkas dan umumnya berkenaan dengan soalan ini. Ini soal terakhir kita untuk hari ini Ustaz. Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Puan Sal Rashid. Bila berbincang tentang vaksin ni, kita ingat dah ramai dah asatizah kita, fatwa, pandangan para ulama dan sebagainya tentang kebaikan dan juga kelebihan vaksin. Dan bila mana kita tengok berita, bila mana dah sampai beberapa tempat negeri dan kemudian kena patah balik sebab tak lengkap vaksin. Kan? Jadi geng-geng yang anti vaksin, yang tak ambil vaksin, mula mereka berfikir, kan ni boleh balik kampung ke tak boleh kampung kan. Jadi akhirnya mereka terpaksa juga ambil. Kan cuma kita nak kata sebenarnya itu satu isu terpencil lah. Tapi isu yang paling besar adalah alhamdulillah kita tengok jangkitan daripada sudut wadat dan sebagainya di ICU makin berkurang. Antara asbabnya yang Allah bagi kelebihan adalah apa? Dengan adanya vaksin inilah. Jadi mudah-mudahan dengan perkara ini dia boleh mendatangkan kebaikan, boleh merosak menjauhi kerosakan, kefasadan yang mana dapat dicegah oleh agama kita dan khususnya apa yang kita bincangkan pada maksudnya teknologi sains berkait dengan vaksin, kandungannya, kesannya, kajiannya dan sebagainya, maka sedikit sebanyak lebih banyak membantu kita pun sebenarnya daripada sudut kita dan juga agama kita, insya-Allah. Boleh pergi surau, boleh pergi masjid, boleh pergi rata-rata dan sebagainya. Dan boleh buat apa balik yang kita nak buat itu dia punya kelebihan dia, insya-Allah. Dan soalan yang kedua tadi bila sebut tentang banyaklah dia punya kita kata kesan-kesan buruk kan, menafikan hukum dan sebagainya, memang banyak. Contoh kalau kita sebutkan juga, katalah tadi kita berbincang tentang isu plasma darah. Plasma darah ni dia ada platelet, dia ada sel darah merah, kemudian dia ada plasma darah. Jadi daripada tu nak buat makanan, kan, cipta makanan, cipta apa kita kata contohnya, nak buat penstabilan ke, nak bagi makanan lebih sedap ke, darah ni darah manusia. Darah manusia bukan darah ikan ke, darah lembu, bukan, darah manusia kan. Jadi di situ secara umumnya kita kata perbincangan yang panjang di kalangan para ulama, berlaku tak proses yang dipanggil istihalah. Istihalah ni maksudnya dia dah jadi tulen. Kalau air tu contoh air najis, kemudian dia melalui proses apa semua tu dan kemudian akhirnya jadi air betul. Jadi boleh ke tak? Di situ perbincangan sangat panjang di kalangan para ulama. Cuma kita nak bagi tahu dengan kemajuan itu jangan sampai ia menolak hukum hakam Allah dan bertentangan dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan Ustaz, di hujung ni mungkin kita nak sedikit Ustaz rangkumkan perbincangan kita secara ringkas dan tutup dengan doa sebentar lagi. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih banyak pada dai dan juga sidang penonton, kru-kru penerbit kita. Kita berada di penghujung rancangan dan sangat penting gunalah teknologi yang kita ada, jangan sampai kita lalai dengan teknologi dan gunakan teknologi itu untuk kebaikan, jangan sebab menipu orang, kezaliman dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan sebab penciptaan juga teknologi yang baik, mudah-mudahan mendapat pahala dan wakaf saham kita di hari akhirat sebagai wakaf jasa, wakaf khidmat dan juga wakaf yang berkaitan. Jadi mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita dan minta maaf ada salah dan silap dalam penyampaian dan mudah-mudahan Allah berkati majlis kita, insya-Allah. Sedikit ringkasan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan kepada semua penonton yang menyaksikan kita pada hari ini. Jangan lupa esok ya bersama dengan moderator Da'i Aiman dengan topik sirah Abdul Rahman bin Auf dengan ahli panel yang kita bawakan, yakni Ustaz Umar Aziz. Teruskan menonton. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.